Jadi mungkin juga Ustaz Fawaz boleh kupas sikit dulu tentang Islam mengajar bagaimana untuk kita beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dengan kaedah makan, gaya makan untuk menjadikan kita ni sentiasa sihat. Silakan Ustaz. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibrahim dan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah. Kita telah mengetahui Islam bukan agama, tetapi Islam datang untuk membawa kehidupan, kerana kehidupan ini sangat penting yang dianggap sebagai ladang ke akhirat. Seperti kata dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia ini merupakan ladang ke akhirat. Jadi apabila Imam Ghazali membahaskan perbahasan syukur di dalam Ihya Ulumuddin, beliau berkata syukur ini kita tidak dapat melainkan dengan kita menunaikan kewajipan kepada Allah dengan beribadat. Dan beribadat ini kita tidak dapat menunaikannya melainkan daripada anggota badan yang sihat. Jadi ini menunjukkan bahawa kaitan anggota badan yang sihat dengan ibadat dan kepada maqasid syukur. Maknanya proses kesihatan, proses ibadat itu dia adalah wasilah, tool kepada matlamat yang lebih besar daripada ibadat dan juga kesihatan. Kalau di barat maka jadikan kesihatan itu macam Tuhan, terus sangat. Tidak ada maqasid yang ulia lagi. Kita kesihatan wasilah. Dan matlamat yang besar itu bersyukur kepada Allah. Al-qiyam bisyukri. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa qalilum min ibadiy syakur. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Maknanya kalau orang yang bersyukur tu lagi sikit. Dan kita dalam Islam kita tidak boleh memecah belahkan di antara kesihatan dan syukur. Maknanya sebagian orang dia siapa nak bersyukur bersyukurlah. Dia mungkin tak jaga kesihatan. Siapa nak sihat sihatlah. Tapi dia tidak mahu menunaikan kewajipan. Di sini problem kita di zaman kita sekarang ni, kehidupan kita tak ada maqasid. Makna dia maqasid ulia dia panggil. Iaitu kita dalam tamat yang paling tinggi ialah yang disebut oleh ulama syukurul mun'im, nak berterima kasih kepada Tuhan yang memberi nikmat. Sebab kalau kita tak berterima kasih kepada Tuhan kita ini, kita tak macam seorang anak tak berterima kasih kepada mak ayah dia. Masih dianggap penderhaka. So kita tak mau jadi hidup orang yang penderhaka di muka bumi ni. Tetapi untuk menjadi orang yang bersyukur, badan tu mesti sihat lah. Baru dia boleh melaksanakan konsep-konsep syukur. So itu kita kena tahu Islam ni bukan agama saja. Agama sebahagian daripada Islam. Yang bakinya kesihatan, harta, pembangunan, development. Yang mana akhirnya kita dapati bahawa Islam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab tu orang yang tercela, orang yang mengabdikan diri kepada dunia. Tetapi kalau dia menggabungkan dunia dan akhirat, tak ada masalah. Semua ayat yang dicela adalah golongan yang hanya memilih satu saja, iaitu dunia. Sebab itu orang salah faham, orang membelim dunia. Buat apa dunia ni? Dunia penting lah. Sebab itu ulama tasawuf kata apa? Ahibul hayah, sayang kehidupan. Dia panggil kehidupan. Sebab kehidupan bagi orang Islam dunia dan akhirat. Bagi orang bukan Islam hanya dunia saja. Itu yang tercela. Bagi mereka yang menggabungkan dunia dan akhirat akan terkeluar daripada dunia yang dicela itu. Jadi kesihatan begitu. Kalau kita hanya bergantung kepada kesihatan, kita pun akan tercela juga. So kesihatan ni plus kepada untuk mensyukuri nikmat Allah. Kerana klimaks kita menjadi hamba ni bersyukur. Berterima kasih. Sebab tu orang kata apa? Kamu tidak akan kenal anak melainkan ketika mana kamu tua. Mana dia? Kalau sekarang ni, kalau ada anak kecil, memang kita tahu yang mana anak, yang mana bukan anak. Orang kata, pepatah Arab kata, kamu tidak akan kenal isteri melainkan bila kamu miskin. Sebab tu di mahkamah 70% haji minta cerai bila suami dia bankrupt. 70%. Tu hak dia apa?
Tapi kebanyakan orang perempuan ni kita kalau percaya sangat, mereka sayang kerana duit. Walaupun mereka tak mengaku. Tu orang perempuan dia tak mengaku. Tapi sebenarnya cuba bisnes tengok. Dia mengamuk Ustaz. Dia mengamuk. Tapi nampak macam mana tu hak mereka. Kan? Hak dia Kehidupan lah. kita ni bukan boleh sayang macam novel tu. Novel dia sayang manusia ni hanya wasilah aja. Semua kepada Allah. Tapi kalau cerita drama semua cinta sampai nak gila. Itu kehidupan yang tak betul. Okey. Orang tidak akan kenal suami melainkan ketika isteri sakit. Makna dia biar. Ada sebenarnya kahwin lain tak salah. Orang tak boleh kahwin, dia kahwin. Ada yang kahwin tak ada masalah. Maksud yang itu adalah dia tak mau jaga bini dia langsung. Itu yang salah. Ataupun dia ceraikan bini dia. Sebab kalau orang tanya, dia boleh kahwin lain? Boleh. Sebab isteri sakit, tak dapat pesangka tanggungjawab, dia boleh kahwin, tak ada masalah. Poin dia lah, dia tinggal tu. Orang tak akan kenal suami melainkan ketika isteri sakit. Tak akan kenal isteri melainkan ketika mana suami miskin. Dan tak akan kenal anak melainkan ketika mana bapa itu sudah tua. Jadi benda ni melakukan sebab tu di barat, mereka belah anjing lebih banyak daripada manusia. Ada 6 juta ekor. Tidak ada konsep istilah birrul walidain, tak ada langsung. So mereka akan keluar, jadi setahun sekali tu yang ada. Mereka yang create hari ibu, hari ayah, semua mereka. Sebab jumpa mak ayah setahun sekali. Kita pun banyak sangat hari, itu pun kata haram, tapi terlampau banyak hari. Hari apa? Hari wanita, hari nurse, hari ibu, hari anak. Berapa banyak hari? Hari suami tak ada Banyak. Suami Kadang-kadang tak ada buat duit sebab bos nak hadiah. Saya nak Ustaz tengok apa sama ada kata-kata hikmah yang Dr. Rofandi tulis ni. Cuba sikit apa yang Dr. Rofandi tulis ni. Admin. As-sihah tajun ala ru'usil as-sihah tajun ala ru'usil ashha. La yuraha ila mardah. La yaraha ila al-mardah. Ya. Makna kesihatan ini adalah pada mahkota yang akan dapat dilihat oleh orang sakit saja. Sebab itu hidup kita ni mesti berlawanan. Kalau dia tidak ada berlawanan, kita tak tahu nikmat sihat tu macam mana. So Tuhan bagi orang sakit di sana untuk kita menghargai. Sebab itu pengikat sihat adalah syukur. Pengikat harta, bounder dia semua adalah syukur. Sebab tu syukur ni kalimah yang Imam Ghazali bincang dalam Ihya sangat panjang. Sebab syukur ni lebih afdal daripada sabar. Bagi saya lah, kalau kita buatlah kajian macam mana pun, makna dunia ni tak bersyukur kepada Allah. Tu yang main COVID-19 tu. Dari sudut kezaliman, dari sudut penindasan sosial, ekonomi, environment. Kita tak berinteraksi baik dengan semua makhluk. Dan akhirnya datanglah makhluk corona ni untuk memberi kesedaran. Ini nasib baik dia bagi kesedaran. Kalau dia musnahkan macam Aceh, mati kita. Tak ada nak buat apa. Sebenarnya okey ni dia bagi kalau pengurusan risiko. Kalau disebutkan tadi baik, maknanya kita nak sihat, kayu ukur orang yang sihat ini adalah dia bersyukur kan. Syukur ni benda yang sangat-sangat besar sampai syukur ni luar biasa. Luar biasa. Adakah dia anggap sebagai orang yang bersyukur ni antaranya dia hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta ianya dijauhkan daripada penyakit ini, COVID ni. Betul. Tak ada nikmat yang paling besar selepas iman adalah afiah. Kesihatan di dunia dan akhirat. Sebab kesihatan ni satu nikmat. Sakit ni ujian. Sebab itu Tuhan bagi sihat adalah untuk kita berfikir, bekerja, beribadat. Sebab itu ada hadis yang ditafsirkan oleh sebagian ulama-ulama psikologi. Nabi bersabda, semua orang tahu, khudh li sihhatika qabla maradika. Maknanya di sini mereka tafsir, jagalah waktu muda ini dengan kesihatan agar waktu tua tu masih ada tenaga untuk kita menghadapi waktu sakit. Dulu orang tafsir ibadat, makna dia masa sihat ni kita buat ibadat lah, nanti sakit tak larat dah. Bukan maksud dia macam tu saja, itu betul. Tapi maksud yang lain ialah masa kita muda ni jaga kesihatan kita. Nanti kita tua adalah reserve sikit untuk kita hidup masa waktu tua. Jadi Nabi suruh jaga waktu sihat dan muda ni supaya nanti waktu tua ni kita mampu beribadat lagi.
Tapi kalau kita dah waktu muda tak jaga, waktu tua lagi tak boleh buat apa. Tak ada. Jadi ini Tapi di antara depa tafsiran baru yang menarik. Depa kata tak apa kan. Tua ke muda ke, Allah nak bagi sakit ke, Allah bagi sakit, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Sebab dia kata doa silah mukmin. Itu yang masalah Ustaz. Mereka tidak memahami bahawasanya Allah Ta'ala telah menyatakan falan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah bila Ta'ala buat muka bumi ni, dia ada sunnah dia. Benda simple saya fikir. Kalau kita nak makan, kenalah kita masak. Dia takkan macam saya nak makan, terus kenyang. Tak ada istilah macam tu. Kalau kita nak dia ada anak, kena kahwin. Dia tak ada kita beli robot. Di Jepun, dia buat robot. Sampai sekarang ni robot tak anak lagi. Walaupun robot tu menemani dia. Isteri robot dia panggil. Kita boleh beli online. Tapi benda tu tak mencapai maqasid mawaddatan warahmah. Dia kena perempuan asli. Kalau pondam tak boleh Ustaz. Dia ada halqum. Setelah halqum pula. Tu makna dia kehidupan kita sekarang kena faham undang-undang alam ini ada dua. Makna ada benda yang Tuhan tak kacau kita lah, Tuhan urus. Ada benda yang Tuhan amanahkan kepada kita. Benda ini yang dipanggil sebagai kasbun. Makna dalam akidah kita panggil kasbun. Kita kena fikir, kita kena bekerja. Makna kalau kita kata siapa nak makan buah kena tanam. Jangan kamu mengharapkan buah apple kalau kamu tanam tembikai. So, kita sekarang ni kita duk harap kita sihat tapi kita tanam dah lain. Ada orang tanam, mana boleh kita tanam tembikai mengharapkan apple. Tak boleh. So kehidupan kita ni dia punya hasil daripada apa yang kita buat. Yang ni masalah umat Islam. Sebab tu dalam buku saya kalau saya tunjuk buku saya ni, saya rasa saya bikin ustaz dah. Itu Bahtera Tajdid. Ya, bukan. Ya, Bahtera Tajdid. Bab yang pertama saya bincangkan iaitu di antara takdir dan ikhtiar. Sebab kalau kita tak mentajdid reformasi minda ni, sampai bila-bila umat Islam mundur. Umat Islam bincang kiamat bukan dari sudut positif. Dia bincang kiamat suruh duduk diam diri. Itu masalah. Sedangkan dalam hadis sebut in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah ataupun faslah fa in istata'a minkum an yaghrisaha falyaghris. Kalau kita dah kiamat dah nak mai dekat dah, dajjal pun dah turun dah. Kalau kita ada benih biji kita nak tanam kurma, kita kena pergi kebun lagi. Maknanya kalau dajjal turun bukan duduk di rumah. Pergi kerja macam biasa, kita pergi pejabat macam biasa, kalau doktor pergi hospital macam biasa. Bukan suruh duduk di rumah. Kalau hari kiamat yang besar pun kita kena keluar, macam mana kalau ujian corona, covid yang bagi saya lah, bila mula-mula dia memang teruk, tapi bagi saya sekarang ni tak teruk dah. Sebab semua orang dah faham tugas, semua orang dah dapat realiti dah. Jadi cuma macam mana kita nak move on. Hari ni pun dah turun, kerajaan kena fikir, semua kena fikir. Kita tak boleh macam, dan saya harap statement-statement jangan terlampau takut sangat. Statement tu mana lebih waras. Ada sikit unsur ketakutan. Kalau dalam psikologi disebut ada unsur punishment, ada unsur encouragement. Jadi di sini yang akan membakar semangat sebab kita ni manusia. Kalau kita tak hidup, mana kita tak diberikan untuk bergerak, nanti dunia ni kita ketinggalan. Barat dah maju ke depan, kita masih lagi duk bincang isu apa vaksin boleh tak boleh. Kemudian kajian-kajian belum lengkap. Sebab tu saya katakan bila kita baca ayat kita hari-hari kita baca watawasau bis-sabr. Hari-hari orang Islam adalah orang yang selalu berpesan-pesan bersabar. Tapi orang Islam kata Muhammad Abdul tak bersabar untuk membuat kajian. Kita tak bersabar untuk membuat kajian research. Ya.